Boleh? Hello? Tadi rasa kecoh pun, tiba-tiba senyap je semua. Boleh cik Nan, Boleh, boleh cik Nan. boleh. Ada semua, okey. So kita sambung balik pada yang lepas pembelajaran kita, iaitu balancing chemical equation. Okay. Seperti yang kita tahu, kita kena patuh law of conservation of matter, di mana kita akan belajar apa yang masuk mesti balance dengan apa yang keluar lah. Okay. So tu secara kasarnya macam tu lah. Jadi ini adalah contoh yang kita dah tengok pada minggu lepas. Okay. Jadi kita kena kira balik lah berapa yang masuk. Contoh ferrum ada dua, ferrum ada satu yang masuk, tapi yang terhasil ada dua. Cik dah tak share screen. Oh sorry, ya ke? Screen maaf, lupa pula. Okey, dah nampak screen saya? Okey. So contoh yang minggu lepas, ferrum satu bertindak balas dengan oksigen gas. Oksigen gas memang dia dua, dia diatomic, sebab tu dia dua. Seterusnya dia akan menjadi ferrum dengan oksigen. Okay. So Fe2O3. So yang belakang ni memang kita tak boleh ubah. Kita tak boleh nak kata apa-apa. So bila kata kat belakang ni kita tak boleh nak ubah. Bila kita tak boleh nak ubah, so apa yang kita boleh ubah adalah berapa atom yang masuk dan berapa atom oksigen yang masuk. Okay. Ataupun berapa molekul yang keluar. Okay. Macam tu kita boleh kontrol nombor dia. Tapi kalau kita kalau macam contoh tiba-tiba saya jadikan Fe ni ada dua kecil kat bawah, itu memang kira salah lah. Okay. Macam oksigen ni tiba-tiba saya tukar dua ni, saya tukar jadi tiga. So tu kira salah lah. Okay. Cik Nah, kayaknya atom dia masuk satu, Cik Nah. Dia kira macam mana? Dia equation tu tak balance. Okay. Bila equation tak balance, dia jadi salah lah. Kalau dari segi kita nak kira kan, kita ada function dia, nanti kita akan tengok kenapa perlu dibalancekan dahulu. Okay. Sebab lepas pada ni awak akan melibatkan dengan calculation. Bila melibatkan calculation, dia wajib betul dulu nombor kat depan ni, nombor yang nak dibalancekan tu dulu. Okay, yang nak diimbangkan dulu, kita kena imbangkan. So soalan dia bagi macam ni, tapi kita tak tahu betul ke tidak. Tapi kalau bila kita tengok pada mata kasar kita, ferrum 1, belakang ni ferrum 2. Jadi situ dah salah lah. Bukan salah lah, maknanya tak balance lah. Tapi isu dia, ferrum 2O3 ni kekal. Faham tak? Ferrum 2O3 tu kekal. Itu tak boleh nak diubah. Kita tak boleh saja-saja nak ubah ferrum 3O2. Tak boleh. Kita tak boleh saja-saja nak ubah. Okay? Dia kira satu molekul. Sekejap ya. Saya perlu ambil pen lah untuk saya conteng lebih mudah. Okay? Bila kita kena buat balance ni, okay, kita jangan ubah soalan. Itu biasa student buat. Dia mengubah struktur soalan dengan cara apa? Macam saya cakap lah, tiba-tiba ferrum tu jadi 2. Tiba-tiba ferrum tu yang belakang tu daripada 2 dia jadi kosong. Itu salah lah. Tak boleh, jawapan dia tak boleh jadi macam tu. Okay. So apa yang kekal adalah ni kena kekal, ini kena kekal, ini kena kekal. Yang boleh berubah adalah nombor di depan dia. Nombor kat depan dia kita boleh ubah. Okay. Jadi macam ni lah. Complete lagi ni.
Ni pun tak complete lagi sebab parent sini 2. Sini dah jadi parent sini 1, sini jadi 4. Okey. So, cara dia adalah buat kotak macam ni. Buat kotak macam ni dulu. Okey, tulis equation. Ni equation. So yang ni left hand side, mana kiri, ni belah kanan. So apa atom yang ada? Ferrum. Apa atom yang ada? Oksigen. So letak je lah. Kalau saya letak macam ni je kat tepi ni. Sini Fe, sini O. Kalau kata ada huruf lain lagi, atom lain lagi, dan teruskan. Okay. So contoh kat sini, ferrum belah kiri ada 1, atom belah kiri ada 2. So, yang belah kanan pula, ferrum belah kanan ada 2, ferrum belah kanan ni pula ada oksigen belah kanan ada 3. So nampak kat sini, ni pun tak balance, ni pun tak balance lah. Kan? Ni macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kebiasaannya saya biasa akan ambil nilai yang kita mula dengan nilai yang rendah dulu. Okay? Tak kisahlah nak mulakan dengan ferrum ataupun nak mulakan dengan oksigen, terpulang. So, contoh je adalah kalau saya naikkan dia ni jadi 2, ferrum ni jadi 2, okey. So, saya letak sini lah 2. Okay. So sini dah jadi 2. So yang ni dengan yang ni, bila kita dah ubah ni, okey, kena faham benda ni mungkin berubah. Okey, bila berubah kita kena tengok balik lah. So sini 2, sini 2. So dah capai satu benda. Okey. Lepas tu oksigen, ni 2, sini 3. Macam mana kita nak balancekan oksigen ni? So 2 dengan 3, apakah nombor paling mudah untuk kita dapatkan dua-dua punya nombor gandaan tu boleh dapat? Okay. So saya gandakan ni, contoh saya gandakan 2. Kalau saya gandakan ni 2, sini akan dapat 4. Sini saya tak boleh nak buat gandaan 2, dia akan dapat 6 kalau kali 2. Okay. Nombor apa lagi yang kita boleh gandakan? So saya fikir, saya rasa saya gandakan 3. So dia akan jadi, kalau saya letak sini 3 kali 2 dapat 6. Okey. Gandaan 6. Okey. So bila saya dah buat macam ni, 3 ni ada possibility untuk jadi 6 lah. Betul tak? Okey. Syarat dia adalah kat depan ni pun kita kena darab dengan 2. 2 kali 3 dapat 6. So dah jadi 6. Tapi bila kita buat macam ni, secara automatik ferrum pun terlibat. So dia dah jadi 4. Bila dah jadi 4, kat sini pun kita kena ubahlah. Tak boleh lah letak ni. So kita letaklah jadi 4. So sini kena ubah jadi 4. 4, 3, 2. So jawapan dia betul ke? 4, 3 dan 2. Betul lah. Bila dah kita tengok sini, ni dah 4, sini pun 4. Ni dah 6, ni pun dah jadi 6. Bila kita dah masukkan nombor ni, barulah balance. Barulah seimbang kiri dan kanan. Okay. So tu teknik dia macam tu lah. Teknik dia kena try satu demi satu. Dia try and error. Dia tak ada buat terus dapat, tak ada. Okay. Tak maaf, memang cara dia agak sukar, tapi tak ada jalan shortcut, dia tak ada. Dia tak ada jalan shortcut. Memang kena buat satu demi satu lah. Tak berjaya, try lagi. Tak berjaya, try lagi. Dan seterusnya lah buat. Dalam modul ada kan? Dalam modul ada cara ni. Ni Sama unit je berapa lah. Unit 3. Masih lagi unit. Okay. Ini contoh lagi. Saya bagi CaH2O. Dia jadi CaOH2H2. So benda ni tak boleh ubah. Ni tak boleh ubah. Ca tak boleh, Ca ni kita tak boleh ubah. Letak nombor 2. Tak boleh. Ni jangan buat macam tu. CaH2O. Okay. CaOH2 plus H2. So cara nak balance dia macam saya cakap tadi,
listkan dulu. Belah kiri ada apa, belah kanan ada apa. So belah kiri ada CA, ada H, ada O. Okay, belah kanan pun mestilah benda yang sama ada. Kan? Takkan tiba-tiba ada benda, tiba-tiba ada sulfur, tak boleh, tak logik. Okay? Sebab kalau ada benda macam tu, dia tak follow law, conservative law tu lah. Okay? Apa yang masuk, itu yang keluar. Kena ingat tu. So, lepas pada kita dah list kan, kita tulislah berapa atom yang ada. Ni 1. Ni O dia 1. H dia 2. Kat belah kanan pula, CA dia 1. O 2. O 2 sebab O 2. O kali 2 sini. Okay. H pula, sini dah 2, sini 2. So, jadi 4. So, kena faham macam tu lah. Jadi, macam mana kita nak buat? So, kita tengoklah. Try and error. CA1 ni pun CA1. So, selesai. Tak ada masalah. Selesai. Untuk satu bahagian. CA sini 1, sini pun 1. Selesai lah. Jadi, tak adalah apa kekeliruan lah. So, kita tengok pada atoms oksigen. Sini 1, sini 2. So, 1, sini 2. So, macam mana kita nak buat bagi 2 ni sama nombor? So, saya kalilah yang ni 2 kan. Bila saya kali ni 2, okay, oksigen dah jadi 2. Okay, selesai. H 2 kali 2. So, H ni pun kena berubah dah jadi 4. Okay. Sebab dia bila kita macam ni bila saya tulis 2 H2O bermaksud H2O H2O. Dia ada 2. Jadi H ni kena kira je lah 2 H 2 O pun H ni pun 2, jadi 4 lah H. O ada 2. So kena macam tu. Dia maksud 2 dekat depan ni, dia 2 kali molekul. Okay. Maksud yang sebenarnya lain lah, tapi untuk setakat ni faham yang tu dulu. Okay. So bila saya dah dapat sini 2, sini 4, secara kebetulan ini pun 4 dah. So jawapan dia adalah tambah 2 je lah kat depan ni. Ni je lah. Okay. Semua dah balance. Kebetulan kita buat depan ni dah dapat, selesai lah. Tu soalan yang mudah lah, tapi tengok macam susah. Sedangkan yang ni nampaknya macam lagi mudah. Ni macam lagi mudah, tapi jalan dia panjang nak dapat ke sini. Sebab ni terlibat, sini pun terlibat, sini pun terlibat. So jangan pening pada equation. Equation kadang-kadang yang payah-payah tu tengok macam payah, rupanya bila nak balance mudah je. Okay, kena faham macam tu lah. So apa yang saya nak sampaikan adalah, first, jangan ubah ni. Ni adalah soalan. Jangan ubah nombor ni. Jangan ubah nombor. Yang boleh ubah adalah nombor di hadapan dia sahaja. Kena faham tu. Boleh tambah nombor kat depan tu. Boleh tambah nombor sahaja kat depan. Yang tu boleh ubah. Yang nombor yang dah memang kat dalam ni, contoh tiba-tiba dah awak kata kan, di sini oksigen 2 kan. Sebabkan sini 2 kan. Takkan tiba-tiba nak jadi H2O2. Ini dah jadi hydrogen peroxide. Dah jadi nama lain, benda lain, bahan yang lain. Soalan cakap kalsium campur water. Tiba-tiba awak pergi buat macam ni. Ni dah kalsium campur peroxide. So salah. Sebab tu cakap jangan ubah soalan. Kalau awak buat macam ni kan, ini awak dah ubah soalan. Awak dah melangkau soalan tu sendiri. Okay. So jangan petikaikan soalan tu. Kira macam tu lah. Ni bukanlah nak petikaikan soalan. Kadang-kadang student tak faham dia nak kena ubah kat mana. So tips dia, satu, ubah nombor yang boleh diletak kat depan. Kat depan sini, kat depan sini, depan sini, semua ni boleh letak nombor. Tapi jangan ubah nombor yang di belakang ni. Okay. Yang tu tak boleh. Faham Itu adalah balance equation.
untuk seimbangkan equation chemical equation. So, seterusnya kita tengok pada jenis-jenis tindak balas kimia. Jenis-jenis tindak balas kimia. Okay. Tindak balas kimia ni ada banyak. So jenis-jenis yang cover untuk awak pun tak banyak lah. Okay, ada beberapa lah. Okay. So ni lah. Okay. Kita ada direct union, percampuran secara terus, ataupun displacement, penggantian lah. Okay. Saya tak pasti bahasa Melayu saya tu betul ke tidak. Okay. Siapa yang belajar bahasa Melayu saya pun tak pasti. Ada ke ni direct union dengan displacement? Okay. Saya pun tak pastilah. Cuma apa saya boleh kata, direct union ni dicampur secara terus. Cuba tengok contoh dia. A campur B dia jadi AB. Okay. A campur B dia jadi AB. Dia tak jadi C. Kena faham tau. Okay. Dalam chemical equation, apa yang masuk itu yang keluar. Kena ingat tu. Kalau tiba-tiba A campur B dia jadi C, itu something wrong. Okay. Kalau displacement pula, dia banyak cara displacement ni. A campur BC, A dia menggantikan tempat B, B jadi C, AC, B tertinggal seorang-seorang. Ataupun okay, macam-macam method boleh jadi. Okay. Sama ada ni simple. Ni ada lagi satu lagi. Contoh saya buat A, B plus C, D. Dia boleh jadi AC plus BD. Dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi AD plus AD plus AD dengan ABC. Dia boleh jadi juga. Itu displacement lah. Maknanya dia replace. Okay. So contoh kita boleh tengok lah nanti. Kita ada pecahkan kepada beberapa section lah. Logam dengan bukan logam. Kalau displacement tu A plus BC equal AB plus C boleh ke? AB plus C. Plus C. AB plus C. Boleh juga. Asalkan A tu berpasangan. Dia tak kisah. Dia asalkan dia bukan pasangan, asalkan dia replace. Faham tak? Dia menggantikan orang. Tapi cerita dia kena tengok juga boleh ke barangkalian nak jadi macam tu, boleh ke tidak. So, dia ada dia punya ciri-ciri lah. Okay. Kadang-kadang ada juga A plus BC yang keluar A plus BC juga, dia tak jadi apa-apa. Okay. Contoh air campur dengan pasir. Awak kacau pun air tu tetap bercampur dengan pasir macam tu lah, terpisah macam tu kan. Kalau biar lama lah, kalau jangan ambil kira yang keruh kat atas tu kan. Air dengan pasir dia takkan jadi bahan baru, betul tak? Kenapa pula yang tu tak bercampur pula? Kalau semua benda boleh bercampur, maknanya kita tak boleh nak bersentuh dengan apa-apa benda lah. Tangan kita sentuh dengan meja kan jadi kerusi. Macam tu, takkanlah macam tu kan. Okay. Dia ada benda yang boleh bertindak balas, ada benda yang takkan bertindak balas. Ada benda yang dia ambil masa untuk bertindak balas. Contoh macam proses karat. Hari ni kita celup paku besi dalam air, hari ni juga ke dia akan berkarat? Tak kan, dia ambil masa. Lambat. Dia ada masa dia. Cepat dengan lambat tu tengoklah tahap reaction dia. Okay. So dia ada masa dia. Kalau kita nak percepatkan pun kita ada cara. Kita boleh guna apa yang panggil catalyst. Kita boleh pakai catalyst untuk percepatkan proses. Okay. So tu nantilah tengok macam mana pemahaman awak dalam ni untuk kita teruskan benda-benda yang macam tu. So untuk direct union mudah. A campur B dia jadi AB. So contoh dia adalah metal dengan non metal. Contoh metal dengan non metal, contoh saya bagi adalah
Na, sodium adalah metal plus klorin kan. Dia akan jadi apa? NaCl kan. Itu contoh. Ataupun metal oxide, apa-apa yang duduk kat metal yang oxide. Okey. Contoh magnesium oxide. Contoh campur dengan yang bukan oxide. Saya pun tak pasti. Yang bukan metal tapi oxide pun tak ingat dah. Okay. Dia boleh replace juga. Dia boleh bergabung je. Okay, nanti kita tengok contoh ada dalam ni. Okay. So untuk kena pasti dia adalah contoh metal. Metal awak dah tahu dalam periodic table jadual berkala tu yang mana satu metal, yang mana satu bukan metal. Okay, kita ada kan. Oxide senang saja, dia ada oksigen. Okay, contoh macam tadi ni ni jadi oxide, metal campur oxide sebenarnya ni. Ni adalah A plus B menjadi AB ni. Ni salah satu contoh dia, direct union ni. Salah satu contoh direct union. Okay. Ni contoh dia lah ni. Apa nombor belakang tu jangan kisah sangat. Okay. Dia wajib kena tahu, tapi untuk kita nak kenal pasti jenis-jenis tu payah sikit lah. Okay. Ataupun yang satu lagi non-metal plus non-metal. Okay. Lupa saya nak maklumkan. Ingat tak lagi metal plus non-metal ni apa? Apa tu? Ingat tak? Kena ingat ni covalent bond, ionic bond. Kena ingat tu. Okay. Non-metal dengan non-metal. Non-metal belah-belah kanan lah. Atom yang di belah-belah kanan sana kan, grup 15 grup. 17, 18 tu kan. Tu semua 18 memang ingat dah. Grup 15, 16, 17 tu tu dah non-metal lah kebanyakannya. Okay. So gabungan tu kena ingat lah nama tu balik ionic bond, covalent bond. Apa tu ionic bond? Ionic bond adalah gabungan atom yang mana terlibat antara metal dengan non-metal. Covalent bond pula terlibat antara bukan logam dengan bukan logam kan. So, macam tu. Untuk displacement pula, okay, dia ada 3. Dia bagi contoh active metal campur acid. Kenapa panggil active metal? Kita tengok active metal campur acid. Campur acid ni maknanya awak ingat lagi chapter 2 ke chapter 3 ni yang melibatkan nama-nama acid tu kan. So macam mana kita nak kenal pasti dia tu adalah acid? Macam mana kita nak ingat, nak tahu dia tu acid? Saya pernah bagi tahu lah tips dia. Macam mana nak tahu dia tu acid? Mohon respon. Tak ingat. Oi, nak test lah tu hari Rabu kan. Tak ingat payah tu. Okay. Nanti kita tengok balik. Saya akan refresh balik. Kemudian metal campur salt. Metal logam campur salt. Ni adalah salt. NaCl tadi kan. Salt ni bukan maksud salt garam kat rumah tu. Tak. Bukan semata-mata NaCl ni. Tidak Salt ni adalah campuran metal dengan non-metal. Metal dengan non-metal ni kebanyakan ni pun jadi salt. Jadi garam. Boleh jadi magnesium chloride pun boleh. Okay. Walaupun garam bahasa kita adalah garam kat rumah kan. Bukan maksudnya itu sahaja semata-mata. Precipitation ni benda apa lah. Saya dah pernah maklumkan. So nanti kita tengok. Contoh pertama kita pergi metal campur non-metal. Logam campur bukan logam. Okay, logam campur bukan logam. Contoh dia adalah NaCl2. Dia akan jadi NaCl. So macam saya ni salah lah kat sini. Kenapa saya salah kat sini? Sebab Cl ni kena ada 2. Klorin adalah
Group 17 ni bukan kebanyakan. Group 17 tu biasanya berada dalam diatomic. Maknanya dia berpasangan dua. Klorin, bromin, iodine. Semua dua-dua. Kalau kita pada keadaan biasalah. Klorin gas, iodine gas, bromin gas, itu adalah semua dua-dua. Contoh macam oksigen gas pun dua. Okay. So sebenarnya dia Cl2 lah sini. So untuk balancekan dia, faham je lah. Na Cl2 dia akan jadi NaCl. So jangan tiba-tiba ada orang dia ubah NaCl2, salah So macam mana kita nak balance kan? Kita tambah je lah 2 ke Na, 2 Na Cl. So jadilah Na ada 2, Cl1 ada 2 kat belakang, Na ada 2, Cl ada 2 kat depan. Ataupun ferrum sulfat. Okay. So ferrum campur sulfur jadi FeS. Okay, ferrum sulfur. So sulfur ni adalah non-metal, ferrum adalah metal. Kena kenal pastilah bahan-bahan kat dalam periodic table awak tu dia adalah logam ataupun bukan logam. Contoh pertama tadi, ni contoh kedua, metal oxide campur bukan metal. Oxide logam dengan oxide bukan logam. Okay. So K2O okay, dengan SO3 okay, bila dia bergabung, kena ingat dia jatuh bawah direct union. Direct union dia akan jadi satu. Belakang ni jadi satu je. Dia tak ada tambah apa lagi. Tak ada. Direct union dia tak macam tu. Direct union dia gabungkan kedua ni jadi satu benda, satu bahan. So K2 S O ada 2, 3 sini, ada 1 sini, 4. Okey. Sama pula dekat bawah ni pun kalsium oxide dengan karbon dioxide menjadi kalsium karbonat. Okey. So balance tak? Pada mata kasar saya balance lah. CA ni ada 1, CA sini 1. Balance. C sini 1, C sini 1. O ada 2, sini 3. So 3. So selesai. So soalan berkenaan dengan chapter ni, bahagian sini lah, dia akan minta contoh. Okay, contoh. Non-metal campur non-metal. Okay, bukan logam campur bukan logam. Karbon campur oksigen, dia akan jadi karbon dioxide. Okay. Ataupun nitrogen campur klorin. Okay. So asalnya kita tak nampak ni. So akan jadi ni saja. Cuma tak balance lah. Bila nak balancekan dia, sini N2, sini N1, so kenalah buat 2. Bila ni 2 dah jadi 6, sini 2 baru, so kenalah kali 3 jadi 6. So N2, sini N2, klorin 6, klorin pun 6. So selesai. Okay. Sambil-sambil tu saya ajar cara nak balancekan lah. Active metal dengan acid. Cara untuk mengenal pasti dia adalah acid adalah apa tu? Hidrogen depan. Hidrogen duduk di depan. Boleh faham Kena ingat balik. Untuk tahu dia tu, untuk kenal pasti dia adalah acid, hidrogen adalah di hadapan. Okey. Contoh yang pertama hydrochloric acid. Yang kedua hydrosulfate kat sini. Sulfuric acid. Okey. So macam mana nak tahu dia tu adalah active metal? Nanti kita tengok dekat dalam modul, ada dalam modul. Okey. So kenapa saya cakap macam tu? Kena tengok modul lah. Saya buka modul lah dulu.
Sekejap ya, saya cari balik chapter ni. Mana ya? Chapter 2. Chapter 2, okay, ni chapter 3. Ingat acid hari tu saya dah cakap acid dia kena ada H kat depan. H. Semua H kat depan. So nak tahu dia tu adalah acid, dia duduk H ada kat depan. Okey. So apa maksud active metals tu? Okey. Ni macam ni. Contoh yang saya boleh bagi, sesuatu tindak balas tu kalau dia melibatkan metal, dia akan bertindak balas kalau nombor metal dia ni lebih tinggi daripada nombor metal yang dia nak bertindak balas. Contoh magnesium nak duduk kat sini tau. Contoh lah zinc dulu. Saya bagi zinc dengan klorin. Zinc dan klorin zinc dengan hidrogen. Dia nak replace kan, kat sini kan dia dah ganti kan. Lupa saya nak maklumkan, kita dah masuk bahagian displacement lupa. Kita dah masuk sini displacement. Maksud metal tu tadi adalah zinc ni boleh tak menggantikan hidrogen. Nak tahu dia boleh ke tidak, kita tengok pada series ni. Ni zinc, nombor 10 ni zinc. Okay. Hidrogen kat mana? 18. Okay. Selagi mana huruf yang nak gantikan, atom yang nak gantikan hidrogen tu berada di atas hidrogen, lithium sampai ke lead ni, dia boleh replace hidrogen. Kalau tiba-tiba kita gantikan mercury, nak gantikan hidrogen, tak boleh. Takkan berlaku macam tu. Contoh kat sini. Contoh kat sini lah kot. Ag nak replace H. Ni contoh. Okay, silver nak ganti hidrogen. Kita tengok sini. Silver Ag. Ni. Ag nak ganti hidrogen, tak boleh. Maknanya kat sini apa yang berlaku? Tak ada apa yang berlaku sebenarnya. Tak ada tindak balas. No reaction. NR, tulis je no reaction. No reaction takes place. Tu maksud dia. Okay. So ni kes ni yang kita dah tahulah. Magnesium nak ganti hidrogen pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita tengok kat sini lah. Okay. Mg nak ganti hidrogen. Ni Mg. Magnesium nombor 7, hidrogen nombor 18. So tak ada masalah. Metal campur salt. Okay. Salt tadi adalah ikatan ionik lah sebenarnya cerita. Okay. Ikatan ionik. Ag ni adalah apa nak kata metal campur non-metal. Ag tu adalah metal. Non-metal dia adalah inilah NO3 ni kan. Ag ni adalah anion. Ni plus plus cation, ni cation, ni anion. Gabungan antara cation dengan anion akan membentuk satu yang kita kenal sebagai salt. Okey. Copper campur SO4. Ni kan yang SO4 ni kan yang awak kena hafal tu dalam anion. O3 apa nama dia, O4 apa nama dia kan, contoh yang bawah ni. SO4 dia akan jadi sulfate ATE. Ada 3
ITE, sulfide. Yang tu. Anion. Kena ingat balik lah. Tu bahagian awak lah kena hafal tu. Okay. So, untuk metal campur salt, okay, dia replace benda yang sama juga sebenarnya. Cu boleh ganti Ag tak? Cu kat sini 22, Ag Tak boleh. Dia boleh. dia nak ganti Ag, so boleh lah. Jangan Ag nak ganti Cu. Cu ganti Ag boleh. Fe nak ganti Cu boleh tak? Fe mana? 12. Cu kat sini, Fe 12. Boleh lah. Fe menggantikan Cu 22. So tak ada masalah. So boleh berlaku. Okay. So benda yang sama juga sebenarnya bila kita nak extract emas, kan, emas, contoh emas lah, kita takkan dapat emas yang kita gali ataupun kita jumpa tu kan dalam bentuk emas ketul macam tu, tak. Dia mesti campur dengan macam-macam bahan dulu. Dia kena ada rawatan dia dulu, masuk acid sekian dulu, baru kita boleh pecahkan macam ni. Ini adalah salah satu teknik lah untuk kita dapatkan. Contoh, kilang awak nak menghasilkan silver. Contoh, macam mana kita nak hasilkan silver? Kena ada dua bahan ni. Ini adalah bahan mentah awak. Copper mudahnya nak dapat. Copper, kan? Copper paling mudah dalam kat rumah kita adalah wire elektrik tu, kan? Dalam tu ada copper. GNO3 ni, silver nitrate ni kena belilah, kan? So gabungan dua-dua ni, copper akan menggantikan Ag menjadi copper nitrate 2 Ag. Maknanya dekat sini kita akan dapat dua molekul, dua atom silver. So bila kita buat benda ni secara banyak, kita dapatlah banyak silver tu. Macam itulah cara dia. Contohnya tu kilang bahan kimia dia macam ni lah. Dia kena tengok dulu equation apa yang awak nak buat, apa yang awak nak hasilkan. Kemudian kita cari equation dia. Bukan satu cara je nak dapatkan ni. Ada banyak lagi. Mungkin ada 10, mungkin ada 20. Okay. Cuma cara mana yang sesuai tu, itu kena pilih sendirilah. Penilaian atas korang punya decision. Okay. So tadi saya ada cakap pasal balance. So kita tengok balance ke tidak. Cu kat sini 1, Cu kat sini 1. So jangan ubah jangan ubah ni. Semua ni jangan ubah. Yang dua ni boleh ubah. Yang ni jangan ubah. Ni jangan ubah. Ini jangan ubah. So kalau pada asasnya ni je yang kita tahu. Nombor 2 dengan nombor 2 sini kita tak tahu lagi. Okay. So Cu 1, sini 1, Ag 1, sini pun 1, NO3, tapi dalam kurungan 2. So maknanya NO3 ni 2 kali. So letaklah 2 sini. So, tapi dalam masa yang sama Ag ni jadi 2. So sini pun kena 2. So selesailah. Sebab dia tak ganggu Cu, so jadi mudahlah nak selesaikan equation ni. Okay. Ferrum, copper sulfate, dia jadi macam ni. So kalau pada asasnya saya nampak tak perlukan balance, sebab dah memang balance secara asas dia. Dah selesai. Okay. So ini adalah metal campur salt. Okay. Precipitation. Kalau ingat lagi hari tu saya ada beritahu kalau arrow ke bawah tu, arrow ke bawah ni ada mendapan. Okay. So konsep yang sama. Ag ni boleh tak replace Na? Tengok. Ag boleh replace Na ke? Saya tak rasa boleh, sebab tak ada pun Na dalam ni. Ada. Ag silver. Na bolehlah replace Ag. Na bolehlah replace Ag. Tapi cerita dia tak kisah sebenarnya ni duduk depan ke, ni duduk belakang ke.
Sama je. Betul tak? Tak ada masalah pun. Lain lah tiba-tiba tak ada NO3 ni. AG nak replace NA semata-mata. Tu tak boleh. AG nak replace NA. AG ni nak replace NA yang duduk kat sini. Tak boleh lah. Okay. Oh, tu cerita lain lah. Maknanya tu antara equation yang tadi ni lah, yang salt Cik tadi. Nas, Itu campur salt. Ya. yang mendapat ni dikiranya yang hasilkan garam tak larut tu ke? Betul. Dia benda yang mendap kat bawah tu. Kadang-kadang keras, kadang-kadang dia tak keras. Tapi dia tidak larut lah. Tidak larut dalam air. Benda ni berlaku dalam cecair. Berlaku dalam, tak kisahlah dalam air ke, dalam, contoh sodium chloride, solid. Kan kita tahu garam memang dalam bentuk solid. Kan? Okay. Garam dalam bentuk solid. Okay. AgNO3 ni kita tak pasti dia dalam bentuk apa. Okay. BaCl ni dalam bentuk liquid, saya tahu. Barium chloride ni dalam bentuk liquid. Okay. So biasanya proses yang berlaku precipitation ni dia berlaku dalam keadaan cecair. Maknanya cecair tu daripada mana kita tak pastilah, sama ada AgNO3 ataupun NaCl. Tapi saya tahu NaCl ni memang dalam bentuk solid lah. Kan? Okay. AgNO3 kot yang dalam bentuk liquid. So AgNO3 campur dengan NaCl, ion Ag ni dia berpecah. Ion Na ni berpecah. Okay. Dia jadi Na plus, yang ni jadi Ag plus. So bila dia tengok pada replacement tadi tu, yang ni, bila kita tengok siri reactivity dia boleh replace, so dia akan replace. Ag akan duduk dengan Cl, Na akan duduk dengan NaNO3, sodium nitrate dengan silver chloride. So silver chloride ni pula dia dalam bentuk pepejal. Dia bila dalam bentuk pepejal, kena tengok pula dia ni larut ke tak dalam cecair ni. Kalau dia tak larut, dia akan jadi precipitation. Dia tak boleh larut, jadi precipitation lah. Sama macam saya cakap tadi lah, air campur pasir. Awak kacau lah macam mana sekalipun, takkan larut. Okay. Mungkin bentuk dia macam pasir, mungkin bentuk dia macam apa, dia melekat pada permukaan terus, melekat pada permukaan bekas tu. Seingat saya silver chloride ni boleh buat cermin, tak silap saya. Kalau saya salah, minta maaf. Tak silap saya dia buat untuk cermin. Bahan tu, bahan tu akan reflect. So dia mendap, dia melekat pada permukaan bekas. Contoh kalau awak pakai beaker kan gelas tu kan, nak cuci tu payah. Ataupun dia mungkin dalam bentuk serbuk, tak ada masalah. Yang mana kita boleh tapis kemudian, tak ada masalah. Cuma nak beritahu dia precipitation ni dia ada mendapan. Mendapan maknanya dia tenggelam kat bawah. Okay, kalau tengokkan pada equation memang dah balance lah, tak ada masalah. Kat sini dia tak balance sebab sepatutnya nombor 2 ni kita tak nampak lagi. Okay, BA ganti dengan K. K ni 2, tapi K sini, Cl sini 1 je, Cl sini 2, payahlah KCl. So kenalah jadi 2 kat sini, barulah dapat. So itu adalah proses mendapat. So itu adalah jenis-jenis tindak balas kimia yang awak belajar lah. Okay, ada, tak silap saya 6 kot, 6 contoh tindak balas kan. 3 direct union, 3 displacement. So apa yang awak kena buat adalah, saya sarankan setiap satunya ingatlah dia punya contoh. Ada yang mudah, ada yang kena ingat lah. Okay.
Bagi saya, kalau awak tanya saya, awak tunjuk je equation tu, saya dah boleh kenal pastilah. Sebab dah biasa. Kita dah boleh kenal pasti dia tu metal ke, metal oxide ke, acid ke, kita dah kenal. Kalau dah biasa lah. Kita tahu dia tu salt ke tidak. Kita tahu dia tu mendapan ke tidak. Okay. Kadang-kadang arrow tu dia tak tunjuk pun. Okay. So limiting reactant. So untuk limiting reactant, saya kena stop. Sebab limiting reactant ni agak pening. Perlukan kelas khas untuk awak. Satu sesi memang kena khas lah. InsyaAllah esok lah kan. Okay, untuk limiting reactant tu insyaAllah esok. Okay. So, ada apa-apa soalan sebelum kita masuk? Kita nak cuba buat revision lah kot. Kan? Nak revision ke? Boleh juga revision. Saya start lah recording untuk yang ni sebab saya nak letak dalam YouTube.